Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, malam ni ialah 20 hari bulan. Ya, hari ni ialah 20 hari bulan, hari Isnin. Ya, kita seperti biasa dalam kelas Bahasa Melayu untuk tahun 4, tahun 5 dan 6. Ya, mohon kepada yang bersama saya pada malam ini, kalau dengar suara saya mohon komen jelas dekat situ. Sebab saya perlu menggunakan telefon bimbit. Tidak seperti biasa saya gunakan apa? Saya gunakan saya punya notebook. Jadi ada masalah lain, masalah talian, jadi saya gunakan telefon saya dengan pegang telefon saya. Kalau kalau dengar komen jelas dekat situ. Saya mohon komen jelas dekat situ. Dengar tak suara saya? Kalau dengar suara saya mohon kepada yang bersama saya pada malam ini komen jelas, supaya saya boleh meneruskan pengajaran dan pelajaran kita pada hari ini, pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Kerana kita dapat bersua lagi pada malam ini untuk meneruskan pengajaran Bahasa Melayu bagi tahun 4 dan tahun 5. Tahun 4 dan tahun 5, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Hari ini alhamdulillah 20 hari bulan, 20 hari bulan, hari Isnin. Kalau saya mohon kepada yang mendengar pada malam ini bersama-sama dengan saya ni, mohon komen jelas dan type nama anda, nama sekolah anda dan juga negeri di mana anda tinggal, di mana anda tinggal. Sebab malam ni saya tengok talian agak perlahan, jadi saya perlu pegang telefon bimbit saya. Alhamdulillah yang beri komen kepada saya pada malam Nabi Hanudin. Beliau dia tengok dia punya yang naik thumb up tu pun slow je naik tu je kan. Okey, saya nak tengok muka saya ke? Sekejap lah tengok muka saya kan. Okey, tu saya. Okey, baiklah, nama saya Jeffrey bin Jidal. Maaf kepada anak-anak murid saya yang anak murid saya yang komen pada saya punya handset ni. WhatsApp memang saya tak boleh balas. Tak boleh balas lah sebab banyak sangat nak pegang kan. Minta maaf. Jadi kita teruskan pada malam ni. Terima kasih kepada yang turut serta saya pada malam ni, ialah Iman Hakimi, Nabiha dari Amsyar SK Durian Tunggal. Terima kasih pada malam ini. Bersama lagi pada malam ini. Kalau tak silap saya, malam ini ialah malam ketiga. Betul tak? Malam ketiga kita bersama-sama pada malam ini, malam ketiga. Alhamdulillah saya perlu pegang saya punya telefon bimbit ni. Sebab saya dah guna tadi, yang sebelum ni saya guna tak boleh, ada masalah, berputar. Terima kasih kepada rakan saya, Tuan Muhammad Zaki, anak beliau Muhammad Haziq bin Muhammad Zaki, SK Asam Jawa. SK Asam Jawa tu yang telah pernah masuk dalam cerita dulu masa zaman saya kecil dulu. Cikgu tunjuk muka sekejap. Baik, tunjuk muka. Sekejap saya tunjuk muka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey tak, nampak tak muka saya? Rambut dah panjang dah ni dah. Semenjak TKP ni. Kalau tak handsome tu minta maaf lah kan. Okey, baiklah. Objektif kita pada malam ini macam biasa, siapa yang bersama dengan saya, selamat datang. Murid dapat menyatakan isi tersurat, dan isi tersurat berdasarkan bahan rangsangan. Yang kedua, murid dapat menulis ulasan berdasarkan bahan rangsangan dalam bentuk perenggan. Itu yang kedua. Okey, baiklah, kita pergi next slide. Harap-harap slide ni pun tak ada masalah kan. Baiklah. Okey.
kita nak buat ulangan sebab saya ada beri awak kerja, ya, kerja semasa minggu lepas untuk awak buat. Jadi hari ni, ya, kita akan sama-sama lah, ya, sama-sama selesaikan masalah yang saya beri pada minggu lepas. Okey, baik, boleh tak? Boleh, ya. Kalau boleh, komen boleh dekat situ. Nanti saya nampak macam saya cakap seorang-seorang pula tu, ya. Okey, baiklah. Soalan pada minggu lepas, nampak tak? Nak kena pegang betul-betul tu. Kecil sangat kan. Okey. Peta minda di bawah, ya, menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh murid, ya, sewaktu cuti sekolah. Tulis ulasan kamu tentang aktiviti-aktiviti tersebut, ya, dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 perkataan. Untuk sekolah SK, ya, untuk awak menjawab bahagian B ulasan ialah sebanyak 50 hingga 80 patah perkataan. Ya, jadi apabila awak dapat soalan, saya ulang balik tip saya. Ya, tip yang saya pernah beri pada dulu. Yang pertama, awak perlu baca soalan. Awak perlu baca soalan, kemudian gariskan kata kunci ataupun kehendak soalan. Boleh, ya, setakat ini? Ya, gariskan kata kunci, kemudian ataupun kehendak soalan. Ya, okey, baiklah. Di sini kehendak soalan ialah, ya, tentang aktiviti-aktiviti tersebut dalam bentuk perenggan. Ya, kita tengokkan gambarnya. Ni yang saya beri awak pada minggu lepas. Betul ke tidak? Betul kan? Yang saya minta awak buat di semasa musim musim PKP ni, ya. Ya, seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan, ya, kalau kita dengar pada minggu lepas, ya, UPSR pada tahun ini dibatalkan. Jadi di situ saya ambil kesempatan kepada anak-anak murid, ya, tahun 6 yang berada dengan saya pada malam ini, ya, ilmu. Jadi kita galilah, kita carilah, ya, kita sama-sama lah belajar, ya. Saya ni walaupun dah umur 40 pun masih belajar lagi UPSR. Betul tak? Okey, baiklah. Masih lagi belajar. Okey, dari sini awak boleh lihat gambar, ya, aktiviti sewaktu cuti sekolah. Sekarang ni kan musim cuti, musim PKP. Awak tengok tu yang kita boleh buat, ya, mengulang kaji pelajaran, ya, ikut ibu bapa awak berkebun, ya. Malah tempat menarik ni tak boleh lah. Memang sekarang ni PKP, kita perlu berada di rumah sahaja. Ya, yang boleh keluar ialah itu ketua keluarga, ya, ayah awak. Kemudian beriada ni pun tak boleh di luar rumah. Mungkin boleh beriada di dalam rumah. Awak bolehlah buat senaman seperti Zumba, kan, berdasarkan daripada awak menonton televisyen. Okey, okey, baiklah. Ya, terima kasih kepada rakan-rakan guru yang turut serta pada malam ni. Contohnya Cikgu Sharifah Aminah, ya, antara rakan saya semasa saya mengajar di SK Seri Bemban, ya, yang banyak membantu saya masa tu saya masih awal dalam dunia pendidikan ini. Okey, terima kasih Kak Pa. Ya, sedap menu makan malam ni. Okey, baiklah. Ni soalan. Yang pertama, tip yang saya beri pada minggu lepas. Yang pertama, awak perlu gariskan kata kunci. Sebab di dalam ulasan awak perlu, ya, menyatakan isi tersurat dan juga isi tersirat untuk awak tulis dalam ulasan awak. Ya, untuk bahasa Melayu, bahasa Melayu UPSR, awak perlu menulis, ya, 50 hingga 80 patah perkataan. Apabila awak dapat gambar yang macam ni, gambar selalunya memang mudah. Ya, macam tahun 2019, tahun lepas. Ya, soalan tentang keselamatan di padang memang mudah. Dia dah beri gambar, kemudian dia beri frasa dekat situ. Macam contoh soalan yang macam saya beri pada minggu lepas, dan malam ni kita nak buat ulangan. Lepas tu kita tuliskan apa? Kita tuliskan isi tersirat. Ya, mengulang kaji pelajaran. Jadi saya dah minta awak untuk awak buat ulang kaji. Jadi saya minta,
Ya, minta daripada awak untuk komen dekat situ apa yang awak akan dapat apabila awak mengulang kaji pelajaran. Ya, gunakan kaedah SUKAT. S tu apa? Supaya, maksudnya kesan yang awak dapat. Ya, kesan yang awak dapat. Ya, berdasarkan pada kata kuncinya ialah supaya awak dapat apa. Ya, SUKAT. Supaya awak dapat apa. Untuk apa. Kerana apa, agar apa, dengan apa. Ya, jadi kepada yang bersama dengan saya malam ni, murid-murid boleh komen dekat situ apa yang awak akan dapat apabila awak mengulang kaji pelajaran. Ya, komen dekat situ, type dekat situ, mohon kepada anak-anak murid. Ya, saya ulang lagi. Maksudnya daripada soalan ini awak nyatakan kesan. Ya, nyatakan kesan, ya, apabila awak ya melakukan aktiviti sewaktu cuti sekolah. Yang pertama kita type dekat situ, yang ada berdasar pada gambar di situ ialah mengulang kaji pelajaran. Sebab apabila awak menyatakan kesannya, itu ialah dikira isi tersirat. Ya, untuk menghasilkan sebuah ulasan yang baik, awak perlu mempunyai isi tersurat dan isi tersirat di situ. Ya, isi tersurat dan isi tersirat. Jadi saya mohon kepada anak murid yang bersama saya pada malam ini, ya, ataupun rakan-rakan pada malam ini, okey, nyatakan kesan dekat situ. Apa kesannya? Okey, saya bagi contoh satu. Apa kesannya apabila kita mengulang kaji pelajaran? Ya, apabila kita mengulang kaji pelajaran, kita akan cermelang dalam pelajaran. Okey, saya mohonlah supaya saya tidak belajar seorang-seorang pada malam ini. Saya mohon kepada rakan-rakan, ya, anak murid yang ada bersama saya pada malam ini, komen untuk yang kedua pula, apa faedahnya, apa kesannya apabila awak berkebun berdasarkan kata kunci SUKAT. Supaya apa? You untuk apa? Kerana apa? Dan juga agar apa? Jadi sebab ada 4 isi, kita gunakan kaedah SUKAT. Kalau 5, kita gunakan SUKAT. Tak ada masalah. Okey, saya mohon kepada anak murid yang ada malam ini, ya, bersama-sama dengan saya pada malam ini, komen dekat situ apa kesan yang awak akan dapat apabila awak, ya, berkebun. Ya, Assalamualaikum yang sama saya pada malam ini, ya, typekan nama anda, ya, nama sekolah anda dari mana. Dan saya mohon yang berada dengan saya pada malam ini, ya, type pada komen apa kesannya, ya, jika awak berkebun menggunakan kaedah SUKAT. Apabila awak berkebun, supaya awak apa. Jadi yang kedua kita gunakan kaedah SUKAT ialah untuk apa awak berkebun. Ya, terima kasih kepada adik Muhammad Nur Hafiz Bazli yang sentiasa bersama saya pada setiap malam Isnin. Saya mohon komen dekat situ. Saya mohon komen supaya saya tak belajar seorang-seorang pada malam ni kan. Boleh? Apakah faedah yang kita dapat daripada kita berkebun? Ya, Syami jadi. Okay, terima kasih Kamal Zarif Farhan. Saya mohon yang bersama dengan saya pada malam ni komen apakah faedah yang kita dapat. Faedah yang kita dapat, ya, apabila kita berkebun, ya, yang kedua kita gunakan kaedah SUKAT. You tu untuk apa kita berkebun? Boleh typekan dekat komen dekat situ. Boleh Cikgu Fatimah, saya tumpang belajar. Ya, terima kasih kepada rakan guru. Ya, apa faedah yang awak dapat nanti?
Ya, saya jawab juga. Bolehlah. Apa faedah yang kita dapat? Mengindahkan halaman rumah. Ya, saya Puteri Alia Batrisa. Ya, apabila kita berkebun, kita dapat mengindahkan halaman rumah. Jadi bila awak dapat gambar seperti ini, awak jangan susah-susah sebab ya isi tersurat yang awak nampak, apa yang awak baca. Ya. Terima kasih kepada kepada rakan saya Encik Muhammad Zaki, Tuan Muhammad Zaki dapat menyihatkan badan. Ya. Apabila kita berkebun, ya dapat menyihatkan badan sebab bila berkebun awak perlu menggali, ya, mencangkul lubang. Contohnya, ya, perlu masukkan tanah ke dalam pasu, perlu menyiram bunga. Kalau keliling rumah tu ada banyak pokok, memang banyak dan mungkin mengeluarkan peluh dan menyiapkan badan. Terima kasih. Okey. Dapat menghasilkan sumber makanan betul seperti sayur-sayuran, ya. Semasa musim PKP ni kita perlulah, ya, buat aktiviti. Saya pun berkebun di belakang rumah saya. Saya dah semai dah pokok sawi, ya, pokok sayur kailan, ya. Kita tengok nanti. Okey, hai Kamal, lama tak jumpa. Baguslah. Dekat sini nak berkenalan pula, ya. Supaya dapat hasil tumbuhan dan sayuran yang banyak. Terima kasih, ya, Bazli. Kemudian kita mesti berkebun untuk mengeluarkan peluh kerana bila peluh kita keluar dari badan kita, ia hanya akan membuat badan kita siap bagus, ya, menjimatkan wang, ya, tidak perlu beli. Betul, Cikgu Sharifah. Okey, apa kesan yang satunya nombor 3? Tak boleh buang masa kan? Dia boleh berborak-borak pula dalam ni, ya. Apa faedahnya? Kalau tadi yang pertama kita supaya cemerlang dalam pelajaran. Kedua untuk mengindahkan halaman rumah. Yang ketiga kerana. Apa sebabnya? Kalau kita rasa macam tak sesuai, kita guna kerana, kita boleh ulang balik agar apa, supaya apa, ya. Macam ni dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Baiklah, nombor 4. Bagus. Nombor 4, apa kesannya apabila kita beriadah? Ya, apa kesannya apabila kita beriadah? Saya mohon kepada ya, terima kasih Cikgu Fatimah, ya. Minta Kamal dan Syamil tu sama-sama jawab tu. Cikgu ni beria-ia ni, cikgu dalam ni beria-ia nak belajar ni anak-anak murid, ya. Okey, baiklah. Apa kesannya kita guna kaedah tadi sukat? Sebelum kita menulis dalam bentuk perenggan, kita catatkan isi tersirat di tepi gambar tersebut. Boleh? Badan menjadi cergas dan otak cerdas. Bagus. And Nur Emilia yang sentiasa bersama saya pada setiap malam. Malam Isnin, ya. Terima kasih kepada rakan-rakan dan juga anak murid, ya, yang bersama saya pada malam ini. Ya, saya perlu pegang telefon bimbit saya, ya, sebab ada masalah tadi. Tak tahu kenapa. Okey, baiklah. Dapat meluangkan masa dengan keluarga. Bagus, Bazli yang sentiasa memberi komen. Syamil jadi belum beri komen lagi dekat situ. Ya, jadi dapat mengeluarkan peluh dan dapat meluangkan masa bersama keluarga. Bagus. Ya, tahniah kepada yang telah typekan komen anda di situ. Kesan daripada aktiviti sewaktu cuti sekolah. Bagus. Semua bagus. Ya, tahniah. Ya, badan sihat, otak cerdas. Ya, terima kasih, ya, Amsyar. Agar badan sihat, otak cerdas. Ya, apabila awak telah menulis isi tersirat pada sebelah gambar itu, jadi kita dah bolehlah mula menulis ulasan dalam bentuk perenggan. Ingat, ya, saya dah pesan dengan awak, kita perlu ada berapa perenggan? Kita perlu ada tiga perenggan. Kita perlu ada berapa perenggan? Kita perlu ada 3 perenggan. Ya, perenggan pertama ialah pendahluan. Perenggan yang kedua perlu ada isi tersurat dan isi tersirat. Dan yang ketiga ialah penutup, ya. Pendahluan.
Ya, seperti saya beritahu awak sebelum ini, senang nak buat pendahuluan. Gunakan kaedah apa? Satu, salin apa tajuk ulasan. Ya, bagus Zulaika. Ya, supaya dapat menyiapkan badan. Terima kasih ya, rakan guru ya, Cikgu Nabila Huda. Ya, ini pendahuluan. Ingat tak kaedah saya? Gunakan kaedah pendahuluan satu. Salin. Ya, catatkan. Salin apa tajuk ulasan. Ya, peta menunjukkan tentang aktiviti yang dilakukan oleh murid sewaktu cuti sekolah. Boleh nampak tak dekat situ? Boleh tak? Maaflah malam ni kena pegang telefon bimbit. Okey, baiklah yang seterusnya. Ya, ulasan. Jadi saya perlu beritahu awak semula kaedah yang kita gunakan kotak ulasan. Perlu ada apa? Penanda wacana. P ni pendahuluan ya. Janganlah awak ingat P itulah penanda wacana. P ni saya nak ingatkan murid saya. Sebab saya ni mengajar kelas yang akhir kan. P itu ialah pendahuluan. A ini ialah antaranya. S ini selain itu. Seterusnya di samping itu ada sekali kesimpulan. Ya, jadi daripada gambar tadi kita ada 4 isi. Jadi kita guna apa? Antaranya, selain itu, seterusnya di samping itu. Kemudian kesimpulannya. Jadi saya nak ingatkan ya. Ingatkan awak. Okey, baik. Yang kedua ialah kata bantu HM2PW. H tu apa? Hendaklah, mestilah, patutlah. P yang pertama, perlulah, wajarlah. Saya laju tak? Kalau laju cakap laju. Tu. Okey, baiklah. Kemudian dalam ulasan kita perlu ada isi tersurat. Saya gunakan singkatan SU tu, tersurat tu. Okey, saya tulis SU. Ya. Kemudian perlu ada apa? Kata hubung. Saya gunakan kaedah apa? Sukat ataupun DSKP. Tapi di sini saya lihat kepada kesannya. Ya, supaya apa? Untuk apa? Kerana apa? Agar apa? Jadi isi kita ada 4. Jadi kita gunakan sampai suka sahaja. Okey, kemudian isi tersirat. Ya, boleh? Terima kasih, Kamal. Ya, supaya dapat menyiapkan badan dan dapat meluangkan masa bersama keluarga untuk yang keempat tadi. Baiklah, kemudian kita sama-sama ya menulis ulasan. Dia keluar sendiri ke apa Kang? Okey, baiklah, kotak ulasan kita. Okey, siapa nak cuba daripada gambar yang pertama tadi? Gambar yang pertama tadi apa? Saya bagilah ya, isi tu surat. Nanti mana tahu awak tak ingat kan? Saya bagi isi tu surat yang pertama. Ya, mengulang kaji pelajaran. Okey, supaya apa kita mengulang kaji pelajaran? Ya, isi tersiratnya. Isi tersurat mengulang kaji pelajaran. Okey, boleh? Supaya cemerlang dalam pelajaran. Boleh tak? Okey. Baik, tu isi tersirat. Ingat kesannya. Supaya apa? Untuk apa? Kerana apa? Agar apa? Okey, boleh tak? Okey, baiklah. Kemudian selain itu, isi tersurat yang kedua. Ya, berkebun. Untuk apa kita berkebun tadi? Ramai yang dah awak tadi kan. Kita tengok dekat sini apa dia. Ya, mengindahkan halaman rumah. Boleh ya setakat ni? Okey, seterusnya. Ya. Yang ketiga, melawat tempat-tempat menarik. Ya, melawat tempat menarik. Kalau saya silap, tolong tunjukkan saya, tolong komen ya, sebab saya pun masih belajar lagi. Bukanlah bermakna saya mengajar ni saya pandai, tak. Saya berkongsi apa yang saya ada. Ya, bagus Nur Emilia ya untuk menguatkan daya ingatan pelajaran. Sebab awak menggunakan memang bagus. Ramai yang mengeluarkan idea-idea yang sangat bagus. Teruskan idea-idea macam tu. Okey, baiklah. Apa kesan yang kita dapat apabila kita melawat tempat-tempat menarik? Kerana apa? Kerana dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan.
Bagus Bazli, supaya dapat menjawab soalan apabila ditanya oleh guru. Okey. Kemudian kita ada isi yang keempat. Isi tersurat yang keempat ialah berkela. Betul tak berkela tadi? Ke beriada? Ataupun saya dah tersilap type dekat sini kan? Okey, beriada ya. Patutnya beriada ni. Ya, agar apa kita beriada? Badan akan sihat dan otak cerdas. Maaf ya ni. Ubah kepada beriada. Ha, ni dah teringat nak pergi berkela ni saya ni. Ya, agar badan sihat dan otak cerdas. Boleh? Boleh tak? Ya, komen. Agak sukar gunakan perlu pegang pegang apa ni? Pegang telefon bimbit ni. Okey, baik. Kemudian kita akan tulis dalam perenggan. Ya, nampak tak ni? Ni kotak ulasan. Ya. Pertama, penanda wacana. Ingat, P ni adalah pendaluan ni. Pendaluan bukan penanda wacana. Kesimpulan bukan penanda wacana. Kata bantu yang saya gunakan, banyak lagi yang lain awak boleh gunakan. Tapi saya nak ingatkan awak, saya ambil yang mudah-mudah yang biasa kita gunakan. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, anak kepada mungkin Puan Suhaida Yani Abdul Ghani, saya tak tahu nama. Isi tersurat. Ya, kata hubung. Ya, kalau diberi macam ni, contohnya faedah yang awak dapat, ya, aktiviti ataupun cara-cara, memang boleh gunakan kotak ulasan yang sebegini. Ada masa kita boleh gunakan kotak ulasan sebegini. Okey, boleh ya. Kemudian isi tersirat kita ialah kesan ataupun contoh dekat sini. Kesan ataupun contoh. Ya, pendahuluan ingat berdasarkan satu salin apa tajuk ulasan. Ya. Kalau ingat, komen dekat situ. Satu tahu maksud dia pendahuluan, salin apa tajuk ulasan. Nama saya Hasif ya. Terima kasih Hasif. Ya, boleh tak setakat ni? Boleh kan? Tak jelas. Jelas. Nampak kan? Nak ambil gambar pun susah. Boleh nak ambil gambar? Sekejap. Boleh ambil gambar tak? Boleh? Awak tangkap layar. Nampak tak kalau tangkap layar? Boleh kan? Okey, baiklah. Kemudian kita pergi kepada, ya, yang tu tak ada kan? Saya hitamkanlah. Ya, baik. Seterusnya kita perlu menulis dalam perenggan. Perlu ada berapa perenggan saya beritahu awak? Perlu ada 3 perenggan sebaik-baiknya. Jangan lebih daripada 3 perenggan. Kalau dah 4 perenggan, 5 perenggan dah macam karangan. Awak tak perlu buang masa di sini sebab masanya ialah 15 markah. Masa yang peruntukkan yang saya beritahu awak sebelum ini adalah 25 minit. Jangan buang masa sebab kita ada bahagian C. Bahagian C 25 markah juga. Boleh? Ini hasilnya. Jelas. Ya, tiba-tiba 3 tu. Kenapa ya? Puan Nur Asli Zakarim. Okey, baiklah kita baca sama-sama sebelum kita pergi kepada latihan yang seterusnya. Kalau boleh tangkap layar, tangkap layar. Ni satu pendahuluan saya kata gunakan apa? Kaedah 1. Salin. 1. Ya, salin. Perlu ada 3 per. Ya, betul. 3 perenggan. Ya, yang secantik-cantiknya, seelok-eloknya. Ya, 1. Salin apa tajuk ulasan. Ingat pendahuluan, salin apa tajuk ulasan. Jangan susah-susah nak cari ayat lain. Ingat tak kaedah saya? 1. Salin apa tajuk ulasan. Ya, peta minda menunjukkan, sama-sama kita baca, aktiviti, ya, aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid-murid semasa cuti sekolah, ya, kepada rakan-rakan guru dan anak-anak murid saya yang bersama pada malam ini. Ya, anda bolehlah typekan nama anda, nama sekolah anda dan juga negeri. Ya, boleh. Terima kasih kepada Daniel Rostam dan Cikgu Siti Aisyah. Ya, seterusnya, ya, perenggan yang kedua. Ingat, dalam perenggan yang kedua perlu ada isi tersurat dan juga isi tersirat. Ya, tadi berdasarkan pada kotak ulasan.
kita gunakan penanda wacana yang pertama antaranya. Kita hendaklah, saya masukkan kita, hendak inilah kata bantu. Kita hendaklah mengulang kaji pelajaran isi tersurat supaya dapat cemerlang dalam pelajaran. Saya gunakan kaedah sukat. Supaya yang pertama, kata hubung pertama. Apa tadi isi tersirat dia? Kesan kita mengulang kaji pelajaran dapat cemerlang dalam pelajaran. Ya, saya beri idea yang mudah. Boleh? Setakat ini, alhamdulillah. Okey, kemudian penanda wacana yang kedua. Selain itu, saya masukkan kita. Ya, kata bantu yang seterusnya mestilah. Ya, apa isi tersurat yang kedua? Berkebun. Kenapa kita berkebun? Untuk mengindahkan, ya, mengindahkan halaman rumah. Boleh? Seterusnya, penanda wacana yang seterusnya. Ya, seterusnya kita patutlah, ya, daripada Sarawak pun ada. Ya, seterusnya kita patutlah. Patut itu ialah kata bantu melawat tempat-tempat menarik kerana dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ya, baik. Kemudian di samping itu adalah penanda wacana yang seterusnya. Di samping itu, ya, kita perlulah berkelah, ya, agar badan akan sihat dan otak cerdas. Bukan berkelah di sini tadi, beriadah. Maafkan saya. Seperti saya beritahu awak, saya juga kadang-kadang silap. Jadi awak jangan buat silap dalam perperiksaan. Pastikan setelah awak menulis sebuah ulasan sebegini, awak perlu semak menggunakan kaedah apa? Kaedah sepit. Okey, baiklah, kita habiskan. Kesimpulannya, ni pun saya dah set lagi. Yang ketiga, perlu ada perangan ketiga. Ya, kesimpulannya, banyak aktiviti yang boleh dilakukan semasa cuti sekolah daripada membuang masa. Saya perlu betulkan sekarang juga. Mana tadi ni? Okey, ni pergi perenggan yang ketiga. Saya salah kan? Okey, kemudian ni bukan berkelah, beriadah. Ya, beriadah. Okey. Boleh? Tu hasilnya. Cepat. Okey, tu dia. Ya, kesimpulannya, banyak aktiviti yang boleh dilakukan semasa cuti sekolah daripada membuang masa kerana masa itu emas. Sebab sebelum ni ada rakan yang minta cikgu boleh masukkan peribahasa ke apa. Boleh, tak ada masalah. Kesimpulannya ialah rumusan daripada ulasan yang awak telah tulis. Banyak aktiviti yang boleh lakukan semasa cuti sekolah daripada membuang masa kerana masa itu emas. Boleh tak? Boleh? Kalau jelas, komen dekat situ. Kalau faham, ya, komen faham dekat situ. Terima kasih kepada anak Cikgu Haza Camelia Hanania SK Datuk Naning. Ya, kalau boleh tangkap layar lah di situ. Maaflah, saya perlu pegang, ya, saya punya telefon bimbit ni. Boleh? Boleh tak setakat ni komen? Jangan biarkan saya bercakap seorang-seorang. Terima kasih cikgu. Cikgu Fatimah sentiasa faham. Ya, faham, boleh jelas. Tak ada seorang pun hantar pada saya kan kerja minggu lepas kan. Kalau hantar, kita boleh semak sama-sama. Okay, terima kasih Bazli. Sebelum kalau siapa nak minum, boleh minum. Ya. Boleh. 8.40. Boleh. Apa tadi? Asif. Ya, Asif. Okey. Dah lupa kan lama tak pergi sekolah, mana satu Asif. Baiklah. Ni teknik dia. Ingat. Ya. Apabila kita menulis, nak hantar macam mana? Faham. Nak hantar macam mana?
Betul. Okey, tu ingat ya, apabila ya anda menulis ulasan, ya jangan kurang daripada 50 patah perkataan. Ya. Boleh faham, terima kasih. Jelas cikgu ya. Ingat ni peringatan. Jangan kurang daripada 50 patah perkataan. Ya, ingat sampai bila-bila. Ya, mana-mana cikgu cakap pun ingat sampai bila-bila. Ya, kepada rakan-rakan yang WhatsApp saya ketika ni, maaf saya tak boleh buka. Ya, okey. Nampak tak? Okey, kemudian dua perenggan boleh ke? Secantik-cantiknya ya, anak kepada Puan Betty Batrisha buat tiga perenggan. Bukan tak boleh buat dua perenggan, satu perenggan boleh, supaya nampak lebih jelas. Yang pertama itu pendahluan, yang kedua itu ialah isi tersurat dan isi tersirat, yang ketiga itu kesimpulan. Tu saya minta pada awak untuk buat 3 perenggan. Walau satu perenggan pun tak ada masalah, tapi saya mohon awak, sebab awak dah belajar kan, saya dah cakap dengan awak kan, buat berapa perenggan? 3 perenggan. Boleh? Okey, fokus idea berdasarkan barangsangan, jangan terkeluar daripada barangsangan. Yang ketiga, mesti ada pendahuluan dan penutup. Ya, walaupun tiada markah, layak dapat cemerlang apabila ada pendahuluan dengan cemerlang. Ya, kalau boleh dalam pendahuluan tak perlulah awak masukkan isi tersirat. Kalau awak tuliskan isi tersirat, ya, kawan-kawan saya yang menanda kertas tetap diterima. Ya, baiklah. Yang keempat, satu idea tersirat dengan pengolahan yang baik boleh diberikan pertimbangan untuk cemerlang. Ya, kalau rasanya tak boleh bagi satu idea, bagilah 4 idea macam saya beri tadi kan. Ya, 4 idea macam tadi tu memang dah diberi. Jadi gunakan semua idea yang diberi. Ya, macam satu idea tersirat ni, kalau contohnya soalan yang berbentuk barangsangannya berbentuk kepada petikan. Okey, boleh? Okey, seterusnya gunakan penanda wacana. Saya dah ajar awak gunakan penanda wacana. Kotak ulasan yang pertama pasdak. Ingat dia, P itu pendahuluan. P itu bukan penanda wacana. Yang penanda wacana ialah antaranya. Ya. Pendahuluan antaranya. Okey. Selain itu, seterusnya di samping itu. Ya, akhir sekali kesimpulan. Okey, baiklah. Kemudian tulis sel mesti kemas dan boleh dibaca. Jangan tak boleh baca pula. Ya. Okey, baiklah. Semak, gunakan kaedah apa? Sepit. Apa itu sepit? Allahu Akbar. Sepit itu apa? Ya, boleh. Cikgu boleh tangkap layar. Boleh, Zulaika. Tak ada masalah. Sepit. Ya, P itu perkataan. Apa lagi? I itu imbuhan. Ya. T itu tanda baca. Ada juga orang guna kaedah apa? Kaedah petai. Petai. Ya, petai itu perkataan. I itu apa? Ejaan. Ya. T itu apa? Tanda baca. Ya. A itu apa? Ya. Petai. A itu apa saya dah lupa dah. I itu imbuhan. Sebab saya ingatkan anak-anak murid saya gunakan apa? Gunakan sepit. Ya, struktur ayat, ejaan, perkataan, imbuhan, tanda baca dan huruf besar. Boleh? Kita pergi yang seterusnya lah. Macam tak puas lah dapat kena belajar macam ni. Ni contohnya. Yang berbentuk petikan. Ya. Kalau nak tangkap layar lah dekat situ. Saya dah cuba dah. Ya, tangkap layar. Ya. Petikan di bawah berkaitan dengan cara-cara menjaga keselamatan. Tulis ulasan tentang cara-cara menjaga keselamatan tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Ya, apabila awak mendapat
Ya. Apabila awak mendapat soalan petikan, yang pertama yang saya beri tips sebelum ini, baca soalan, gariskan kehendak soalan, ya, kemudian baca keseluruhan petikan. Ya. Baca keseluruhan petikan. Boleh? Okey, di sini apa kata kunci soalan? Apa kata kunci soalan? Type komen dekat situ. Ya, apa kata kunci ni daripada petikan yang diberikan? Maaf ya, saya terpaksa perlu pegang telefon bimbit sebab saya tengok daripada yang ada yang komen tu kan, like tu ke senyum tu, dia slow, naik perlahan. Saya rasa memang line agak slow, agak perlahan pada malam, tak tahu kenapa. Okey, tu ya. Kehendak soalan, cara-cara menjaga keselamatan. Okey, baik, kita baca petikan sama-sama. Petikan ya, jarang keluar petikan. Saya menjangkakan sebelum ini petikan ya keluar pada tahun ini. Alhamdulillah ya, UPSR pada tahun ini dibatalkan. Jadi awak perlu belajar ya, perlu belajar, teruskan belajar. Kita baca, Syahril dan keluarganya bersiap-siap untuk pulang ya ke kampung bagi meraihkan sambutan, nampak ya? Ya, Hari Raya Aidilfitri. Sebelum memulakan perjalanan, Encik Nazli memeriksa keretanya. Oh, tidak jelas. Mana yang tak jelas tu? Keretanya untuk memastikan kereta itu berfungsi dengan baik. Syahril pula membantu ibunya menutup serta mengunci tingkap dan pintu semasa sebagai langkah keselamatan. Boleh ya? Oh, dah habis tak cas? Nampak tak? Okey, apa nak pegang? Jelas tak? Kedua, okey, saya dapatkan ni pula. Dia tidur tadi kan? Encik Nazli, okey, memandu kereta dengan berhati-hati dan mematuhi peraturan. Ya, peraturan jalan raya. Dia memandu kereta dengan had laju yang ditetapkan. Apabila lampu isyarat berwarna kuning, Encik Nazli memperlahankan keretanya sebagai persediaan untuk berhenti dan memulakan pemanduan. Sebaik-baik lampu isyarat bertukar berwarna hijau. Boleh? Jelas? Terima kasih kepada yang komen jelas. Selain itu, kita baca sama-sama. Selain itu, Encik Nazli tidak memotong kenderaan di hadapan secara meluru. Apabila kenderaan tiada, barulah dia memotong kenderaan di hadapannya. Syahril dan keluarganya berhenti di hentian rehat dan rawat. Encik Nazli tidak mahu memandu kereta dalam keadaan memandu kereta dalam keadaan mengantuk atau letih agar tidak berlaku kemalangan. Akhirnya, Syahril sekeluarga sampai di kampung dengan selamat. Okey, baiklah. Apabila kita dapat soalan petikan sebegini, yang saya ingatkan awak, tip yang kedua, awak perlu baca petikan. Ya, perlu baca petikan keseluruhannya. Apabila awak baca keseluruhan petikan, sebab dalam petikan ini menyatakan tentang cara-cara menjaga keselamatan. Jadi setelah awak dah baca petikan tersebut, awak cari
dalam petikan tersebut mana cara-cara untuk menjaga keselamatan. Jadi saya mohon yang bersama saya pada malam ini type pada komen ya daripada perenggan yang pertama. Apa ya cara-cara menjaga keselamatan? Ya. Apa cara-cara yang ada pada perenggan pertama? Ya. Saya nampak dah. Saya nak bagi contoh tak? Saya bagi contoh satu. Seterusnya awak cari contoh yang seterusnya. Boleh tak? Ya, contoh yang pertama. Tu dia contoh yang pertama. Ya, langkah ataupun cara-cara menjaga keselamatan memeriksa kenderaan. Okey, baik. Dalam ni saya beritahu awak ada 4. 4 ke 5 macam tu lah. Okey, kalau Rawal saya salah ke? Keluarganya berhenti di hentian rehat dan rawat. Maaf. Ya, Zulaika anak kepada Puan Zulaika Mustafa buka di situ rehat dan rawat. Mungkin tak jelas. Sekarang jelas tak? Bagus. Sekarang ni saya mohon awak gariskan dahulu, beritahu pada saya cara-cara menjaga keselamatan. Kemudian baru kita cari isi tersurat. Sekarang kita cari isi tersurat dahulu. Kemudian kita barulah cari isi tersirat. Terima kasih. Ya. N. Nur Emilia. Mengunci tingkap dan pintu. Betul. Ya. Yang lain-lain bagus. N. Nur Emilia dari minggu lepas, minggu sebelumnya sentiasa komen. Ya, apa cara-cara menjaga keselamatan? Ya, pada perenggan pertama itu ada 2. Lagi satu lagi cara-cara menjaga keselamatan. Ya, betul ya. N. Nur Emilia. Ya, membantu ibu menutup serta mengunci tingkap dan pintu. Ya, sebagai langkah keselamatan. Ya. Banyak garisan saya dah lari-lari. Ya, baiklah yang ketiga. Cuba cari pada perenggan yang kedua. Cari pada perenggan yang kedua. Apakah cara-cara menjaga keselamatan? Okay, berdasarkan pada perenggan yang kedua, Encik Nazli memandu kereta dengan berhati-hati dan ada 2 dan kat situ. Dan ya kan? Dan mematuhi peraturan jalan raya. Dia memandu kereta dengan had laju yang ditetapkan. Okay, apa yang ketiga? Yang ketiga ialah memandu kereta dengan berhati-hati. Saya pun tak tahu kenapa. Perenggan ketiga ada 5. Ya, betul. Okey, baiklah. Yang keempat. Ya, mematuhi peraturan. Ya, ni memandu kereta dengan berhati-hati. Ya, jadi pendek lah garisan saya. Tak tahulah kenapa malam ni kan. Yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Baiklah. Seterusnya yang kelima. Ni. Berhenti di hentian rehat dan rawat. Baik, boleh? Okey, sekarang ni saya beri pada awak slide yang seterusnya. Macam ni kan. Yang ni betul pula. Tak tahulah yang tu dia lari. Jauh dia lari. Okey. Isi tersurat yang pertama yang kita bincang tadi ialah memeriksa keretanya. Memeriksa kereta. Okey. Memeriksa kereta untuk memastikan kereta berfungsi dengan baik. Okey, baiklah kepada yang berada dengan saya di sini, apa kesannya? Ya, isi tersiratnya apabila kita memeriksa kereta untuk memastikan kereta berfungsi dengan baik yang dilakukan oleh Encik Nazli bapa kepada Syahril. Apa kesannya apabila bapa Encik Nazli memeriksa kereta?
Apa kesannya? Walaupun kita nampak dah kesan di situ. Kalau jelas, komen jelas dekat situ ya. Apa kesannya? Maaf, minum. Tu. Isi kita yang pertama tadi, memeriksa kereta untuk memastikan kereta berfungsi dengan baik. Mana yang tak jelas tu? Kalau tidak jelas sedikit, apa yang tak jelas tu? Gambar ni. Maaflah, selalunya saya gunakan Jetstream tu, tapi tak boleh malam ni. Tak tahu kenapa dia slow sangat tu. Kan? Ya, terima kasih Nur Emilia. Ya, perjalanan berjalan lancar. Ya, untuk memastikan kereta dalam keadaan baik, itulah isi tersurat. Ya, saya mohon awak ya, isi tersiratnya ialah apa? Dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku seperti tayar pancit. Betul, seperti Emilia beritahu tadi, perjalanan berjalan lancar. Okey, baik. Yang kedua, isi tersurat yang kedua. Menutup dan mengunci tingkap dan pintu sebelum meninggalkan rumah. Okay, baik. Ya, supaya tiada insiden berlaku semasa dalam perjalanan ya. Insiden dalam bahasa Melayu, kemalangan. Boleh, terima kasih Asif. Ya, okey, baiklah. Sekarang ni saya mohon awak komen kepada di situ ialah menutup, apa kesannya apabila kita menutup dan mengunci tingkap dan pintu sebelum meninggalkan rumah kita. Apa kesannya? Apa yang kita akan dapat? Kan kita nak pergi jalan, nak keluar rumah kan, nak pergi balik kampung ke contohnya. Sekarang memang tak boleh balik kampung. Contohnya selepas PKP ataupun sebelum PKP ni. Ya. Apa kesannya apabila kita menutup pintu dan tingkap sebelum meninggalkan rumah? Apa yang kita akan dapat? Mohon kepada anak-anak murid kita pada malam ini. Terima kasih kepada Bazli supaya kereta tidak rosak. Ya, terima kasih anak kepada Puan Zulaika Mustafa supaya tiada orang lain masuk. Siapa orang lain tu? Pencuri lah. Ya, perompak lah. Ya, bagus. Terima kasih. Saya tak boleh tunggu lama. Rumah selamat daripada pencuri. Baik. Isi tersurat yang ketiga. Isi tersurat yang ketiga. Maaf. Kadang-kadang tersatu. Memandu kereta dengan berhati-hati. Apa kesannya apabila kita memandu kereta dengan berhati-hati? Supaya keselamatan terjamin. Bagus. Syamil jadi. Tahniah kepada yang komen saya malam ini. Ya, yang bersama saya pada malam ini. Yang baru bersama dengan saya, ya, typekan nama anda. Tak kisahlah. Saya boleh, sebab selepas kita bersama-sama pada malam ini, ya, saya boleh tengok dekat komen tu siapa yang bersama dengan saya. Ya, memandu kereta dengan berhati-hati, mengelakkan kecurian. Yang kedua, betul. Terima kasih kepada anak Puan Hazar, ya, supaya tiada orang lain masuk. Ya, Kamal, terima kasih menyelinap. Ya, tak apa. Okay, yang lain-lain bagus. Kenapa kita perlu memandu kereta dengan berhati-hati? Biasa kalau awak ingat, ya, tengok ya, sebelum ini isi tersurat yang sama, isi tersurat yang sama. Jadi banyak kalau buat latihan semasa PKP. Ya, perintah kawalan pergerakan. Boleh? Supaya tidak berlaku kemalangan. Betul, Bazir, terima kasih. Ya, dapat mengelakkan kemalangan berlaku. Okey, baiklah. Berasa yakin. Betul. Terima kasih. Kemudian, okey,
isi tersurat yang seterusnya. Terima kasih Betty Batrisha. Kenapa kita perlu mematuhi peraturan jalan raya? Tadi kenapa kita perlu memandu kereta dengan berhati-hati? Ya, dapat mengelakkan kemalangan. Kenapa kita perlu patuhi peraturan jalan raya? Ya, supaya tiada sebarang kecelakaan. Bagus, Nabiha Nordin. Maaf anak kepada Puan Nabiha Nordin. Tersebut nama mak ni punya kan. Okey. Kenapa kita perlu mematuhi peraturan jalan raya? Ya, boleh mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Boleh? Ada tak yang supaya dapat sampai ke destinasi dengan selamat. Terima kasih Syamil Jadi. Supaya tidak berlaku kemalangan yang serius. Terima kasih anak Puan Suhaida. Asif tadi. Ya. Okey, baiklah. Yang kelima ada kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, apa dia? Lah, cara-cara keselamatan yang seterusnya. Berhenti di hentian, rehat dan rawat apabila mengantuk atau letih. Kenapa kita perlu berhenti di hentian, rehat dan rawat apabila mengantuk atau letih? Terima kasih kepada yang telah typekan komen dekat situ. Nur Emilia. Ya, supaya sentiasa dalam keadaan selamat. Terima kasih. Memang awak semua memang bagus semua. Okey, seterusnya, kenapa kita perlu berhenti? Ya, lebih-lebih kepada pemandu macam saya. Ya, contohnya kalau balik kampung nak cuti sekolah ke apa ke, kalau dah mengantuk tu, baiklah saya tidur. Ya, bila tidur tu 5 minit tu memang menyegarkan tubuh badan saya semula. Okey, apa kesannya? Awak tengok ya, bapa awak apabila memandu kereta yang agak jauh ya. Mereka contohnya pergi ke Kuala Lumpur, ya, balik ke kampung contohnya Terengganu, Kelantan, Pahang, mereka selalunya akan berhenti, ya, di hentian rehat dan rawat apabila mengantuk atau letih. Kenapa? Pernah tak awak fikirkan kenapa mereka berhenti? Ya, ada yang beritahu saya, cikgu nak terkencing lah. Ya, kalau kita ikut rombongan sekolah pun kadang-kadang kita rasa ya Allah nak terkencing. Ya, supaya segar. Terima kasih. Anak kepada Encik Syafi'i Taib. Siapa nama anak dia? Saya ingatkan anak. Nama-nama anak-anak murid saya ni lama kan. Dah sebulan dah kita berada di rumah. Nama anak murid tu pun dah lupa dah. Sekejap saya cari. Saya ada senarai nama anak murid saya. Ya. Okey, siapa nama dia? Yang lain-lain tolong untuk menghilangkan keletihan. Terima kasih anak kepada Encik Jasni. 20. Mana ni? Syafi. Ya, Adib. Terima kasih Adib. Ya, maaf. Baru tengok nama senarai nama ni. Adib, terima kasih. Untuk merehatkan diri, terima kasih anak Puan Faiza Asmi. Baiklah, okey. Terima kasih. Ya, berehat atau tidur ya sebentar supaya ya sebelum melakukan perjalanan. Sebab kita gunakan kaedah apa? Sukat, supaya, untuk, kerana, agar, dengan. Okey, ingat tak? Okey, baiklah. Kemudian apabila kita dah dapat gariskan isi tersurat, kita dah dapat dah isi tersirat. Ya, jangan buang masa. Berhenti solat. Betul. Berhenti solat. Saya solat selepas ini ya. Okey, baiklah. Terima kasih ingatan Adib. Kotak ulasan kita. Ingat tak kotak ulasan kita? Ni kotak ulasan. Okey, baik. Ingat tak kamu? Okey. Nampak tak? Jelas tak? Kesian kan? Allahu Akbar. Jelas tak? Okey. Antaranya gunakan. Okey. Baiklah di situ. Malam ni dia ada masalah lah lain kan.
Ya, kotak ulasan penanda wacana. Ya, kata bantu. Saya ulang lagi. Isi tersurat. Ya, daripada bahan rangsangan apa yang dapat dibaca. Kata hubung. Ni mudah lagi tau. Sebab kita boleh nyatakan kesannya. Ya, kesan, isi tersirat. Baiklah. Kemudian kita mulakan. Ya. Yang tadi yang kita dah gariskan, memastikan kenderaan, ya, memeriksa kereta untuk memastikan kereta berfungsi dengan baik. Saya ambil yang isi tersurat dengan isi tersirat. Ya, menutup. Yang kedua, menutup dan mengunci tingkap dan pintu sebelum meninggalkan rumah. Untuk apa? Untuk rumah selamat daripada pencuri. Selamat. Kenapa kita memandu kereta dengan berhati-hati? Kerana dapat mengelakkan kemalangan berlaku. Kenapa kita perlu mematuhi peraturan jalan raya? Agar boleh mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Ya, kenapa kita perlu berhenti di hentian rehat dan rawat apabila mengantuk atau letih? Ya. Berehat atau tidur sebentar sebelum meneruskan. Dengan berehat atau tidur sebentar sebelum meneruskan perjalanan. Boleh? Okey, seterusnya. Kita ingat ya, pendahuluan kita gunakan apa? Kaedah 1, salin apa tajuk ulasan. Baik ya. Yang berada dalam kelas saya pada malam ni, tolong beri tumpuan. Kan tadi kita punya latihan pertama tadi, apabila kita memberi tumpuan kepada guru semasa mengajar, kita dapat salin nota, kita akan jadi murid yang cemerlang. Kalau di antara kamu ni boleh jadi murid yang cemerlang, tolonglah bersama dengan saya berikan komen. Ya, berikan komen dekat sini. Baiklah, sekarang ni kita mahu tulis dalam bentuk ulasan pula. Ingat, kita perlu tulis dalam bentuk berapa perenggan? 3 perenggan. Okey, boleh tangkap layar. Saya harap sebelum kita tangkap layar, kita semak sama-sama dulu. Ya, kita sama-sama dulu ya. Tutup pula. Okay. Kena pegang. Ya, ingat pendahuluan tadi kita gunakan kaedah apa? 1, salin apa tajuk ulasan. Petikan berkaitan dengan cara-cara menjaga keselamatan sebelum pulang ke kampung. Saya tambahlah sikit kan, sebelum pulang ke kampung. Boleh? Kemudian kita gunakan penanda wacana yang pertama. Ingat pasdak tadi, A. Antaranya, kita hendaklah. Hendaklah itulah kata bantu, HM2PW. Ya. Isi tersurat yang pertama, memeriksa kenderaan, kenderaan untuk memastikan kereta berfungsi dengan baik. Inilah isi tersurat. Supaya apa? Supaya dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku seperti tayar pancit. Saya masukkan tayar pancit. Boleh? Selain itu, penanda wacana yang kedua. Selain itu, pasdak. Selain itu, mestilah HM. M mestilah menutup serta mengunci tingkap dan pintu sebelum meninggalkan rumah. Ya,
untuk memastikan rumah selamat daripada pencuri, ya, perompak, ya. Isi yang seterusnya, isi tersurat yang seterusnya. Kemudian kita gunakan penawacanan seterusnya. Kita patutlah memandu kereta, ya, memandu kereta dengan berhati-hati kerana dapat mengelakkan kemalangan berlaku. Ya, di samping itu kita perlulah, ya, kita gunakan HM2PW mematuhi peraturan jalan raya agar dapat mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Akhir sekali, kita wajarlah berhenti di hentian rehat dan rawat. Maafkan saya di situ. Rehat dan rawat apabila mengantuk atau letih, dengan berehat atau tidur sebelum meneruskan perjalanan. Nampak di situ kesimpulannya, PASDAK, pengguna jalan raya. Kesimpulannya berdasar kepada isi tersurat kepada keseluruhan ulasan kita. Ya, pengguna jalan raya haruslah prihatin dan sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan bagi menjaga keselamatan diri sendiri dan orang tersayang. Ya, seperti peribahasa, biar lambat asal selamat. Boleh tak di situ nampak tak? Boleh tangkap layar. Jadi awak nampak di situ saya warnakan warna yang berbeza. Warna biru pekat saya gunakan untuk penanda wacna. Antaranya, selain itu, seterusnya, di samping itu, ke akhir sekali. Nampak? Kemudian saya gunakan HM2PW. Hendaklah HM mestilah 2P. Ya, 2P patutlah. Ya, 2P lagi satu perlulah. W wajarlah. Ya, boleh? Ni hasil daripada kotak ulasan yang kita telah bina tadi. Jadi ingat, yang pertama, ya, ada 3 perenggan. Pendahuluan, ingat 1. Salin apa tajuk ulasan. Ya, salin apa tajuk ulasan. Okey, boleh? Kemudian apabila kita siap keseluruhan ulasan kita, kita semak dah menggunakan kaedah sepit. S tu struktur ayat, E itu apa? Ejaan, P itu perkataan, ya, I itu imbuhan, T itu tanda baca, huruf besar semua awak semak semula. Ya, boleh ya? Ingat di situ. Ya. Kalau awak nak tangkap layar, boleh tangkap layar. Sebelum kita pergi kepada latihan yang seterusnya, ya, awak boleh minum air. Jam baru menunjukkan 9 suku awal lagi. Ya, kalau nak salin boleh salin. Ya, ataupun tangkap layar. Ya, ada bertanya ni, Puan Zila tanya tahun berapa boleh digunakan untuk tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Boleh? Salin atau tangkap layar. Boleh nampak? Jelas? Kita rehat 3 minit dulu sebelum kita pergi ke latihan seterusnya. Saya nak tengok boleh tak saya gunakan stream itu. Bagi saya 3 minit. Boleh Saya cuba. Lagi sekali. Dia slow ni tadi ni.
Ya, sesiapa yang nak minum air boleh minum air sebelum saya cuba Streamlabs OBS ni dulu. Ada masalah. Okey, baiklah, kita pergi ya. Seterusnya ni yang tadinya. Okey, baik. Ni latihan seterusnya. Tolong dengar baik-baik. Janganlah awak main-main ni dalam ni. Ramai yang saya tengok yang berada sini, dia bersoal jawab pula situ. Dia borak-borak pula. Faham, saya faham. Awak rindu kawan-kawan awak kan. Okey, baiklah. Daripada tajuk soalan, ya, tolong type dekat situ. Kalau jelas, komen jelas. Ya. Soalan di sini, ya, ni petikan yang seterusnya. Tadi cara-cara menjaga keselamatan. Ya, cara-cara menjaga keselamatan. Sekarang ni petikan di bawah berkaitan dengan sikap jiran yang baik. Ya. Tulis ulasan tentang nilai murni yang dapat diperoleh daripada petikan tersebut dalam bentuk perenggan. Ingat ya, sebab ada 7 bentuk ulasan. Ya. Tadi bentuk petikan tak ada masalah. Sekarang ni nilai murni. Ya, daripada petikan awak perlu berikan nilai murni. Tuliskan nilai murninya. Bagaimana? Tolong jangan main-main ya. Kalau tak keluar tahun ni, mungkin tahun depan. Ya, ini disebabkan virus coronavirus ataupun COVID-19. Okey, baiklah di sini tulis ulasan tentang nilai murni yang dapat diperoleh daripada petikan tersebut dalam bentuk tak nampak, tak jelas kalau tak jelas tu cakap apa yang tak jelas. Gambar ke tak jelas. Petikan nampak tak? Petikan jelas tak? Adib kata tak jelas. Asif tak, Zulaika, Mustafa ni cakap jelas. Okey, baiklah. Yang pertama, jelas. Terima kasih. Yang mula-mula tipnya ialah baca apa? Baca soalan, baca arahan. Kemudian apa perlu awak buat? Awak gariskan kata kunci. Apa perlu buat? Garis kata kunci atau bulatkan nilai murni yang dapat diperoleh daripada petikan. Ya, selama ni saya beri awak gambar. Tetapi tadi saya beri awak bentuk petikan. Tetapi senang lagi. Ya, sekarang ni nilai murni. Tolonglah beri tumpuan. Baik, kita baca. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 perkataan. Baca keseluruhan petikan dahulu. Di sini dia suruh cari apa? Dia nak nilai-nilai murni. Faizah kata kurang jelas. Apa yang kurang jelas tu? Gambar apa? Jelas tak? Jelas tak? Boleh ya? Kita baca perenggan yang pertama. Nurin membawa mangkuk tingkat ke rumah Nek Leha.
Setiap hari, Nurin akan menghantar makanan kepada jirannya itu. Nek Leha sudah tua dan uzur. Dia tinggal sendirian sejak kematian suaminya 2 bulan yang lalu. Ibu Nurin selalu memasak makanan bukan makan ni, untuk warga emas itu. Malah jika ada masa terluang, Nurin sering berkunjung ke rumah Nek Leha. Mereka akan membantu Nek Leha membuat kerja rumah. Ya. Kemudian perenggan yang kedua, sebaik-baik sahaja sampai di rumah Nek Leha, Nurin terus memberi salam. Agak lama juga baru salamnya berjawab. Nek Leha muncul di muka pintu. Dia tersenyum menyambut kedatangan Nurin. Menurut Nek Leha, badannya kurang sihat. Nurin segera melekapkan belakang tangannya, bukan tangga ya, pada dahi Nek Leha. Dahi orang tua itu panas sekali. Tanpa membuang masa, Nurin terus berlari pulang ke rumahnya. Dia memberitahu ibu dan bapanya tentang keadaan Nek Leha. Ibu bapa Nurin membawa Nek Leha ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Nurin berdoa semoga Nek Leha cepat sembuh. Boleh? Jelas ya? Boleh nampak? Ke saya punya ni kan, kamera ni dia. Okay. Sekejap Kenapalah dia tak jelas kan? Tengok sekejap kamera ni kelabu ke apa? Nampak tak? Kurang jelas sikit. Okey, tapi tak nampak. Okey, baiklah. Apabila kita baca petikan, kita perlu gariskan, cari ayat, cari frasa yang kita boleh terjemahkan nilai murninya. Saya bagi satu contoh. Baik. Contohnya, apa di sini benda baik yang dilakukan oleh Nurin dan juga ibu bapanya. Apa dia? Nurin akan menghantar makanan kepada jirannya. Menghantar makanan kepada jiran ini ialah satu aktiviti, satu benda yang baik yang kita lakukan. Yang perlu kita lakukan. Kan? Ini adalah satu aktiviti yang baik. Lebih-lebih lagi dengan jiran. Kalau jiran kita itu nenek kita, mak saudara kita, lebih bagus kita lakukan. Okey. Boleh? Jadi yang seterusnya awak cari apa lagi pekerjaan ataupun aktiviti yang baik dalam perenggan yang pertama. Awak boleh gariskan. Saya dah beri dah contoh yang pertama. Boleh tak? Adib, nampak tak Adib? Okey, baiklah. Yang kedua.
Ya, bagus. Ya, Nur Emilia membantu ya Nek Leha membuat kerja rumah. Okey. Bagus Nur Emilia. Ya. Tapi yang kedua yang saya nampak ialah selalu memasak makanan makanan untuk warga emas itu. Boleh? Yang ketiga betul Nur Emilia. Ya, membantu Nek Leha membuat kerja-kerja rumah. Betul. Yang keempat, ya, memberi salam. Betul tak? Memberi salam. Itu yang keempat. Yang kelima ada tak yang kelima? Saya mohon kepada yang bersama dengan saya pada malam ini, ya, typekan komen apa nilai murni ataupun aktiviti yang menunjukkan benda yang baik, perkara yang baik yang kita lakukan, yang boleh kita lakukan, ya, berdasarkan pada perenggan yang ketiga. Tanpa membuang masa, Nurin terus berlari pulang ke rumahnya. Dia memberitahu ibu dan bapanya tentang keadaan Nek Leha. Ibu bapa Nurin membawa Nek Leha ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Ya. Boleh nampak dari situ tak? Saya tak tahu lah macam mana nak kasih dia jelas lagi. Mendapatkan rawatan. Terima kasih Zulaika Mustafa. Ya, anak kepada Puan Zulaika Mustafa. Betul. Ya, okey. Baik. Yang kelima. Ya, membawa Nek Leha ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya, kita kena tuliskan untuk nilai murni dia lain macam tadi tu, sebab saya beritahu awak tadi, awak perlu berikan tumpuan. Ya, berikan tumpuan. Nilai murninya apa? Ya, isi tersuratnya apa? Isi tersiratnya apa? Boleh? Okey. Nilai murni. Apa nilai murni yang awak dapat? Tapi sebelum kita ya, terima kasih Faiza, anak Puan Faiza Hasmi. Nurin berdoa semoga Nek lega cepat sembuh. Nek Leha dekat situ, ya. Nek lega. Okey, baiklah. Kalau seperti ini, kita catatkan isi tersurat dahulu berdasarkan rangsangan. Yang pertama tadi, ya, menghantar makanan, ya, menghantar makanan kepada jiran. Okey, apa nilai murninya? Apa nilai murninya? Saya dah beritahu awak ada 17 nilai murni yang saya beri pada awak pada minggu lepas. Apa nilai murninya? Apabila kita benda baik, nilai murni. Apabila kita menghantar makanan kepada jiran. Apa nilai murninya? Saya berikan contoh yang pertama. Ya, itu adalah contohnya nilai murni semangat bermasyarakat. Ya, kalau jiran kita, itu maknanya kita ada usaha semangat bermasyarakat. Kalau jiran kita India belakang tu, kita bagi mereka makanan. Boleh? Yang lebih tepatnya lah, kita ada di situ semangat bermasyarakat. Okey, apa kesan apabila kita menghantar makanan kepada jiran kita? Supaya apa? Apa kesannya? Ingat, apabila isi tersirat, nilai murni itu dah isi tersirat, tetapi nilai sebab dia berbentuk nilai. Apabila nilai, kita perlu ada 3 dekat situ, kotak kita. Berbeza dengan sebelum ni, cara dan kepentingan. Ya, tapi nilai apabila dalam soalan meminta kita menyatakan nilai. Ya, jadi saya tu yang sebab saya minta awak beri tumpuan. Ya. Isi tersuratnya dapat mengeratkan, ya, kita gunakan tadi supaya, ya, terima kasih, ya, Hani Nordin Bazli, ya, baik hati, betul, dapat mengeratkan silaturahim. Itu kesan tersiratnya, ya. Untuk nilai murni, soalannya nilai murni, awak kena nyatakan nilai murni dahulu, ya, jangan awak nyatakan terus kesan.
isi tersiratnya. Nilai murni awak nyatakan ini ialah isi tersirat yang perlu awak ada dalam ulasan awak nanti. Sebab dia minta nilai murni. Ya, bukan dia minta kesan. Kesan ini sebagai satu tambah nilai kita daripada ulasan yang kita hendak tulis. Ya. Yang kedua, memasak makanan untuk warga mas. Apa nilai murninya apabila kita memasak makanan untuk warga emas? Okey, type komen dekat situ. Saya beri awak boleh tanyakan ibu awak, apa ibu, apa ayah apabila kita masak makanan untuk warga emas? Apa nilai murninya? Ya, menunjukkan kita apa ya, baik ke tak baik? Ya, sebelum ni Bazir dah kata dekat situ baik hati. Kalau awak ingat nota saya sebelum minggu lepas ada 17 nilai murni. Ya. Antaranya yakin, baik hati, hormat menghormati. Yang kedua, saya tunggu awak respon. Ya, sebab isi tersuratnya dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Itu kesannya, ya, kesannya. Sekarang ni saya nak nilai murni yang kedua. Ya, menunjukkan satu kerajinan. Ya, cikgu line tak okey. Saya tak tahu malam ni kenapa line tak apa-apa okey. Ya, maafkan saya. Ya, minggu depan hari Isnin saya mungkin akan tukar pada waktunya dan kita berharap ya talian kita beransur pulih lah. Kita tak tahu kenapa. Ya, sebab mungkin malam-malam ni ramai yang guna. Ya, okey. Dan nilai murni yang kedua, apabila kita memasak bakal untuk warga mas jiran kita yang yang tinggal sorang-sorang itu, apa kesannya? Kita menunjukkan kita ni baik hati. Terima kasih kepada Bagi tadi dah jawab tadi sebelum ini. Baik hati. Apa isi tersiratnya? Kesan. Ya, tolong menolong. Baik, terima kasih Kamal. Kesannya apa? Memastikan Nek Leah terus sihat. Kita masak makanan untuk dia kan. Kalau dia tak makan, macam mana nak sihat? Ya, pastikan yang kita masak sehari tu berkhasiat. Ya, perlu ada vitamin, ya, sayur. Baik, yang ketiga, membantu membuat kerja rumah. Isi tersuratnya. Apa nilai murninya apabila kita membantu jiran kita membuat kerja rumah? Apa nilai murninya? Tolong yang berada sama dengan saya pada malam ini typekan pada komen itu. Ya, membantu membuat kerja rumah. Apa nilai murninya? Baik hati, terima kasih. Ya. Kita dah nyatakan pada nombor 2 tu baik hati. Nombor 3 tu kita tukar yang lain. Ada. Banyak kan? Okey, nampak? Jelas. Membantu membuat kerja rumah. Apa nilai murninya? Rajin, terima kasih. Lain? Ya. Nilai murninya rajin, bagus, terima kasih. Ya, anak kepada Puan Faiza Asmi. Ya. Zulaika Mustafa rajin. Okey, apa kesannya apabila kita membantu membuat kerja rumah? Dapat meringankan beban mereka yang sudah tua. Betul tak? Okey, baiklah. Seterusnya, isi tersurat yang seterusnya. Memberi salam apabila berjumpa. Kenapa kita memberi salam? Itu tandanya apa kita memberi salam kepada sesiapa yang kita jumpa. Ya. Okey, terima kasih. Apa kesannya? Apa nilai murninya? Apabila kita memberi salam apabila kita berjumpa dengan seseorang. Ya, bagus. Hormat menghormati. Terima kasih Syamil Jadid. Hanania, ya. Ya, hormat menghormati. Bagus, betul.
Hormat menghormati. Okey, baiklah. Apa kesannya apabila kita memberi salam apabila berjumpa? Mohon, saya tak boleh tunggu lama. Apa kesannya apabila kita memberi salam apabila kita berjumpa dengan kawan kita? Kita masuk rumah, kita beri salam kepada ibu bapa kita. Di sekolah, sebelum PKP kita jumpa ibu bapa, cikgu-cikgu kita beri salam. Sebelum pergi sekolah, kita beri salam kepada ibu bapa kita. Jumpa kawan, kita beri salam. Ya, apa kesannya apabila kita beri salam kepada sesiapa sahaja bila kita berjumpa? Dia punya tadi, hormat menghormati. Apa kesannya? Isi tersiratnya. Ya, tiada timbul prasangka ya terhadap diri jiran. Ya, kalaulah kita masuk rumah jiran kita, ya, kita masuk sahaja rumah kawan kita tanpa beri salam, apa yang akan berlaku? Ni siapa ni? Pencuri kah? Kan? Ya, betul Bazli. Dapat mengeratkan hubungan, betul. Di sini saya pilih apa? Supaya ya tidak timbul apa? Prasangka terhadap diri jiran. Ya. Ni tak beri salam. Jumpa cikgu tak beri salam. Jumpa kau tak beri salam. Kau apa? Kau sakit kan? Okey, bagus. Dapat mengeratkan hubungan. Terima kasih Amsyar. Baiklah, yang seterusnya isi ya, disangka baik. Betul, ya. Sebab kita nak beri salam kawan kita ni kan, dah kita masuk rumah jiran kita, kita main masuk saja. Beri salam, Assalamualaikum. 3 kali tak ada, balik. Ya, balik. Kalaulah kita masuk rumah jiran kita tak beri salam, akan timbul ni apa? Prasangka yang tidak baik. Mungkin dia kata awak pencuri. Kan? Okey, dipandang mulia. Betul. Terima kasih Adib. Baiklah, isi surat yang kelima. Membawa jiran yang sakit ke hospital. Apa nilai murninya? Cepat. Jangan lambat-lambat. Apa? Okey, baiklah. Apa nilai murninya apabila kita menghormati jiran, membawa jiran yang sakit ke hospital? Apa nilai murninya? Mohon kepada yang bersama dengan saya pada malam ini, 13 orang malam saya dengan ni. Ya, agak ramai ya. Alhamdulillah Allah pilih kita untuk bersama-sama pada malam ini. Kita tahu lagi minggu depan dapat bersama-sama ataupun tidak. Ya, nilai murninya membawa jiran yang sakit ke hospital. Ya, saya ingatkan awak dah ada dah yang seterusnya, baik hati, rajin, hormat menghormati, semangat bermasyarakat. Pilih yang lain, nilai murni yang lain, jangan pilih yang sama. Ya, kasih sayang, betul. Menunjukkan apabila kita membawa jiran kita yang sakit ke hospital, menunjukkan kita jiran yang bertanggungjawab. Betul tak? Ada jiran kita sakit, kita biarlah dia sakit. Ya, di musim-musim PKP ni boleh tak kita bawa jiran kita? Kita kena kita telefon. Ya, telefon bomba, telefon hospital. Ya, supaya datang. Kita tahu jiran kita ni sakit. Kita takut kan? Kita khawatir jiran kita mungkin dah kena ada simptom-simptom coronavirus. Ya, COVID-19. Kita telefon hospital untuk bantu jiran kita. Ya, sebab sekarang ni kita tak bolehlah bersesak-sesak berada di hospital. Ya, boleh? Kenapa ni Zulaika Mustafa gelakkan ni? Besar gelak dia. Saling membantu di waktu. Ya, terima kasih Nur Emilia. Saling membantu di waktu. Ya, di waktu kesesuaian. Pada waktu kesesuaian. Apa kesannya apabila kita membawa jiran kita yang sakit ke hospital? Apa kesannya? Kesannya dengan segera untuk mendapatkan rawatan. Sebab saya gunakan apa? Sukat, supaya untuk memastikan ya, nek leha terus sihat, kerana dapat meringankan beban mereka yang sudah tua, agar tidak timbul prasangka dengan jiran, dengan segera untuk mendapatkan rawatan. Boleh? Terima kasih yang telah memberikan komen.
Ya, bagus Faiza Asmi dapat merapatkan silaturahim, ya, hubungan sesama dengan jiran. Okey, kotak ulasannya. Kotak ulasan, keluarlah kamu. Okey. Okey, nampak tak? Di situ. Nampak? Kita belakangkan. Baik hati. Ya. Okey, baik. Nampak di situ. Rajin. Baik. Sianlah malam ni kan kita punya talian tu. Jadi saya terpaksa lah pegang telefon bimbit saya ni. Boleh? Nampak tak? Jelas tak? Warna kuning lagi tak jelas kan? Ni kotak ulasan kita. Ingat kotak ulasan kita, kita masukkan. Yang pertama ada apa? Ada penanda wacana. Okey, kata sendi. Tapi sebelum ni kita masukkan apa tadi? Isi tersurat, tetapi kita masukkan nilai dahulu. Isi tersurat, kata hubung dan juga tersirat. Jadi apabila soalan berbentuk petikan yang minta awak nilai, tolong buat ya kotak ulasan sebegini. Boleh? Jelas? Ya, kalau jelas, komen jelas dekat situ. Saya akan pergi kepada yang seterusnya dalam bentuk perenggan. Apabila awak dapat melengkapkan kotak ulasan sebegini, ya, jelas tak? Kalau boleh tangkap layar, boleh tangkap layar tak? Kesian kan kita malam ni. Allah, sebelum ni boleh je. Ada masalah. Ya. Nampak. Boleh tak? Jelas tak? Dia tangkap layar. Ada masalah dekat sini malam ni. Boleh? Okey, tangkap layar. Nampak tak? Okey, boleh tangkap layar. Tangkap layar ataupun screenshot. Boleh? Saya bagi masa 1 minit ni. Penat pegang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, saya bilang lagi 10 lagi. 1. Okay, boleh? Ya, tangkap layar. Okay, dah. Kita nak pergi kepada perenggan. Kita ada masa lagi 15 minit sebelum kita berakhir pada malam ini. Okay, kita dalam seterusnya dalam bentuk perenggan. Okay, oh laju saya punya ni. Tak apalah, laju pun tak apa. Okay, tangkap layar. Apa tu? Screenshot. Tengok tu, kalau soalannya nilai murni ada tambahan kotak nilai murni sebelum isi tersurat. Isi tersurat. Boleh? Kita baca sama-sama. Petikan berkaitan dengan sikap jiran yang baik hati yang dapat dijadikan panduan dalam kehidupan. Ingat, pendahuluan gunakan kaedah apa? 1. Salin, apa, tajuk, ulasan. Okey? Petikan berkaitan dengan sikap jiran yang baik hati, ya, yang dapat dijadikan panduan dalam kehidupan. Ni saya tambah. Sepatutnya sampai sini baik hati. Tapi macam pendek kan, saya tambahlah sikit. Yang dapat dijadikan panduan dalam kehidupan. Baik. Daripada kotak ulasan, antaranya kita hendaklah, saya masih gunakan apa tu tadi? Yang antaranya ialah penanda wacana. Hendaklah itu ialah kata bantu. Kita hendaklah ingat ya, HM2PW mempunyai semangat bermasyarakat. Boleh? Seperti menghantar. Silap saya punya ni. Sepatutnya menghantar makanan kepada jiran supaya dapat mengeratkan hubungan kejiranan. Itu contoh yang pertama.
Selain itu, kita mestilah baik hati. Saya gunakan misalnya, ya, memasak makanan untuk warga emas, ya, untuk memastikan mereka terus sihat. Boleh? Jadi nanti saya akan tukar dekat sini. Tak sesuai kita gunakan untuk ni, kita akan tukar ke supaya. Ya. Boleh guna supaya lebih pun tak apa. Di sini akan suka. Ya, sebab saya dah guna dekat sini. Kalau tengok pada struktur ayat. Selain itu kita mestilah baik hati. Misalnya memasak makanan untuk warga emas supaya memastikan, ya, mereka terus sihat. Seterusnya kita patut rajin. Masukkan di sini nilai. Seperti membantu membuat kerja rumah kerana dapat meringankan beban mereka yang telah tua. Di samping itu, kita perlu hormat menghormati, misalnya memberi salam apabila berjumpa agar tiada timbul prasangka terhadap jiran. Akhir sekali, kita wajarlah, ya, nilai murni bertanggungjawab seperti membawa jiran yang sakit ke hospital dengan segera untuk mendapatkan rawatan. Kesimpulannya, nilai-nilai murni perlu kita amalkan untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Boleh? Okay, saya nak ubah ni supaya saya tak silap. Sebab yang seterusnya kita perlulah apa? Kita perlu semak speed. Ya, keadaan speed struktur ayat. Ya, menghantar ejaan. Itu apa? Ejaan. Ni ejaan saya salah. Ya, menghantar makanan kepada jiran supaya dapat menggerakkan hubungan kejiranan. Selain itu, kita mesti baik hati, misalnya memasak makanan untuk warga emas. Saya nak tukar ni kepada supaya, tak ada masalah pun dia. Kena semak struktur ayat dia. Jangan, cikgu kenapa tak boleh supaya? Boleh. Jangan buang masa. Okay. Memastikan mereka terus sihat. Seterusnya kita patut rajin. Nampak tak saya gunakan apa? Misalnya seperti membantu membuat kerja rumah kerana dapat meringankan beban mereka yang telah tua. Di samping itu, kita perlu hormat menghormati. Misalnya memberi salam apabila berjumpa, ya, agar tidak timbul prasangka terhadap jiran. Akhir sekali, kita wajarlah bertanggungjawab seperti membawa jiran yang sakit ke hospital dengan segera untuk mendapatkan rawatan. Kesimpulannya, nilai-nilai murni perlu kita amalkan untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Jadi, ya, di sini kalau bentuk nilai murni tak ada isi tersirat pun tak ada masalah. Antaranya, saya ulang, ya. Artinya kita hendaklah mempunyai semangat bermasyarakat seperti menghantar makanan kepada jiran. Cukup sampai situ. Selain itu, kita mesti baik hati, misalnya memasak makanan untuk warga emas. Cukup sampai situ. Seterusnya, kita patutlah rajin seperti membantu membuat kerja rumah. Cukup sampai situ. Ya, di samping itu, kita perlulah hormat menghormati. Cukup sampai itu. Ya, perlulah hormat menghormati, misalnya memberi salam apabila berjumpa. Cukup sampai situ. Maaf, ya. Kemudian akhir sekali, kita wajarlah bertanggungjawab seperti membawa jiran yang sakit ke hospital. Boleh? Ya. Kita semak sama-sama. Saya nak tambah dekat sini. Saya nak duplicate. Okay, duplicate slide. Okay, ada. Saya nak buangkan supaya awak, ya, ni. Buang. Buang. Dia agak slow bila kita klik satu-satu. Okey, di sini. Delete. Okey, nampak dari situ dia pendek lagi. Mesti baik hati. Supaya ni tak perlu pun tak apa.
Seterusnya kita perlulah rajin untuk membantu. Kerana ni pun tak ada, tak apa. Okay. Okay. Alright, oh mama. Seperti dengan segera. Okey, ni bolehlah. Saya besarkan ya. Okey. Nak kira. Kira ni pun ada 50 ni. Ya. Kita kira sama-sama. Satu, kita nak kira ya. Dan sebab apa yang pendekkan tadi tu, kita semak dulu menggunakan kata sepit. S, struktur ayat. E, ejaan. P, perkataan. I, imbuhan. T, tanda baca. Kita semak sama-sama. Kalau salah tu, kita semak sama-sama. Ya, mohon pada komen petikan berkaitan dengan sikap jiran yang baik hati yang dapat dijadikan panduan dalam kehidupan. Antaranya, kita hendaklah mempunyai semangat bermasyarakat seperti menghantar makanan kepada jiran. Boleh? Selain itu, kita mestilah baik hati. Misalnya, memasak makanan untuk warga mas. Ya, dan kita tu warga mas. Seterusnya, kita patutlah rajin seperti membantu membuat kerja rumah. Ya, nokta. Tanda baca. Di samping itu, kita perlulah hormat menghormati, misalnya memberi salam apabila berjumpa. Tadi memberi salam apabila berjumpa ataupun nak masuk rumah jiran. Sekali kita wajarlah bertanggungjawab seperti membawa jiran yang sakit ke hospital dengan segera untuk mendapatkan rawatan. Saya tambahlah sini kesimpulannya, nilai-nilai murni perlu kita amalkan untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Kita kira ada tak 50? Mesti 50 hingga 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, selain itu 1 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, warga emas 36, 37, 38, 39, 40, 41. Dah lebih dah. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Saya tak kira dengan dulu 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Dah bagus dah. Tak ada masalah. Baiklah. Sampai di sini saja. Minggu depan punya kerja-kerja sekolah. Ni kerja sekolah dia, saya tengok apa kerja sekolahnya. Saya beri gini. Untuk kerja sekolah boleh screenshot. Ni senang sikit sebab dia beri bentuk dalam bentuk carta macam ni. Boleh screenshot. Dapat 80 lebih, betul. Screenshot untuk soalan minggu lepas. Kita harap lain pada minggu depan. Baik ya. Saya nak cakap. Jumpa. Tengok muka saya sebelum kita berakhir pada malam ni. Jadi faham tak? Kalau faham,
komen faham. Kita akan sambung pada minggu depan. Ni soalan minggu depan. Bersedia. Boleh screenshot tak? Ataupun tangkap layar. Baiklah, terima kasih kepada murid-murid saya yang bersama-sama saya pada malam ini. Saya tak berapa nak ingat tadi, tapi antaranya Bazli, Hasif, Kamal, Syamil Jadid, Cikgu Siti Suliana, Cikgu Haza, Cikgu Sharifah dan rakan-rakan yang lain. Terima kasih kerana dapat bersama pada malam ini. Terima kasih yang beri komen. Terpaksa dulu tutup mata kan, sebab nak fikir. Dia berbeza tau kalau cakap depan kamu semua. Saya mengucapkan selamat berpuasa. InsyaAllah kita akan berpuasa pada hari Jumaat minggu depan. Mungkin kita akan tukar waktu pada minggu depan. Saya mohon kepada admin, saya akan tukar pada hari Isnin juga, pada pukul 10 hingga pukul 10 pagi hingga pada pukul 12 tengah hari. Sebab kita malam kita nak apa? Kita nak tarawih. Walaupun di rumah kita perlu bertarawih dengan keluarga kita. Lepas tu kita bolehlah bertadarus dengan keluarga kita. Selamat berpuasa. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Seronok kita dapat berpuasa dengan keluarga kita. Kalau mana-mana ada yang terkurang tu, saya minta maaf. Saya minta maaf semua. Kita berjumpa lagi pada minggu depan, tepat pukul 10 malam. Rambut saya pun awak tengok tu dah mengemang, dah panjang tu. Hari tu saya guntingkan gambar anak saya, gambar Syamil, botak. Bagus tu. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih.